Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaira binti Ibrahim sebagai pembentang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ku Muhammad Asnawi bin Ku Yahya sebagai pembentang kedua. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran khusus DVI 1012 Art History. Berikut adalah kandungan yang terdapat di dalam pembentangan kami. Yang pertama, abstrak. Seterusnya, pengenalan dan kajian literatur, objektif kajian, kumpulan sasaran, metodologi kajian, dapatan kajian, rumusan dan cadangan, serta rujukan. Berikut adalah abstrak. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran khusus DVI 1012 Art History bagi topik 1, pengenalan kepada seni. Seramai 26 orang pelajar yang telah dipilih, yang terdiri daripada pelajar semester 1, Diploma Pengajian Video dan Filem, sesi Disember 2019. Penggunaan aplikasi mudah alih ini adalah seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan masa kini yang memerlukan teknik PDP yang lebih interaktif, kreatif dan inovatif. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen pembelajaran tambahan bagi mengukuhkan lagi minat dan kefahaman pelajar terhadap topik yang telah dipilih. Mendapati bahawa responden menunjukkan penerimaan yang cukup positif terhadap penggunaan aplikasi dalam pembelajaran Art History. Keberkesanan penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran dilihat melalui pencapaian pelajar sebelum dan selepas menjawab soalan pra-ujian dan juga pasca ujian yang telah disediakan oleh pengkaji. Didapati bahawa markah pelajar lebih baik setelah diberi peluang menggunakan aplikasi ini. Kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah aplikasi mudah alih DVI 1012 dapat membantu pelajar memahami topik 1, pengenalan kepada seni dengan lebih baik dan juga berkesan. Majoriti pelajar bersetuju sekiranya aplikasi mudah alih ini digunakan bagi tujuan membantu meningkatkan pemahaman pembelajaran DVI 1012 Art History. Seterusnya adalah pengenalan. Apa yang dapat dilihat daripada pengenalan ini ialah arus perkembangan dalam bidang teknologi memberi impak kepada perkembangan dunia masa kini dan perkembangan semakin berkembang dari semasa ke semasa. Disebabkan oleh hal ini juga, sebuah dimensi dunia yang berwajah baru wujud dengan perkembangan zaman pada abad ke-21. Bagi memenuhi keperluan dan kemudahan manusia dalam menjalani kehidupan seharian, pelbagai inovasi dan teknologi canggih yang telah dibangunkan. Yang kedua, sistem pendidikan mengalami satu evolusi dalam teknologi pendidikan apabila proses PDP melalui aplikasi mudah alih diperkenalkan bagi meningkatkan tahap keberkesanan pembelajaran yang dicapai menerusi paparan skrin telefon pintar. Yang ketiga, sebenarnya proses pembelajaran melalui aplikasi mudah alih ini dikenali sebagai konsep mobile learning ataupun M pembelajaran. M pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran merentasi pelbagai konteks ilmu menerusi interaksi kandungan dan sosial menggunakan peranti elektronik peribadi. Peralatan mudah alih ini menjadikan M pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja berbanding dengan menggunakan buku nota. Kaedah M pembelajaran sebenarnya telah lama dipraktikkan di negara yang membangun seperti negara Eropah dan juga Amerika Syarikat. Yang keempat, teknologi mudah alih ini memberi impak dan menjadikan ia penting bagi sesuatu institusi pendidikan dan sentiasa meningkatkan strategi dan dasar-dasar mereka dalam PDP sebagai satu cara untuk kekal berkesan dan berdaya saing. Peningkatan penggunaan peranti mudah alih seperti telefon bimbit, iPad, tablet dan PDA kini merupakan fenomena antarabangsa. Yang kelima, peluang telah tersedia kepada tenaga dan pelajar sebenarnya untuk memanfaatkan penggunaan teknologi tersebut
khususnya dengan menggabungkan penggunaan peranti mudah alih ini dan aplikasi yang sesuai dalam proses PDP. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi mudah alih bukan sahaja dijadikan sebagai salah satu strategi PDP, tetapi juga ia digunakan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Kajian literatur. Perisian pengajaran multimedia, web dan lain-lain yang berkaitan mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik. Telefon pintar memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan pelajar sebagai alat untuk berkomunikasi dan berjaya menarik minat golongan yang lebih muda. Okey, kajian oleh Pak Lee 2012 melaporkan bahawa secara puratanya, responden kajian mereka mempunyai sekitar 80 aplikasi mudah alih dalam telefon bimbit. Dan manakala 16% daripada kajian tersebut digunakan secara langsung untuk tujuan pembelajaran. Yang seterusnya, pengkaji membuat satu penambahbaikan dalam proses penyampaian ilmu dengan membangunkan aplikasi pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih. Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan pelajar mengakses melalui telefon pintar bagi mendapatkan nota tambahan bagi topik 1, pengenalan kepada seni, bagi kursus art history. Okey, aplikasi ini boleh dimuat turun dengan menggunakan player web Google Play Store dengan menggunakan sistem operasi Android dan berfungsi sebagai medium pembelajaran tambahan kepada pelajar bagi merujuk topik 1, pengenalan kepada seni. Dan dalam aplikasi mudah alih ini disenaraikan beberapa subtopik iaitu komponen seni, elemen seni, prinsip seni, jenis-jenis seni, perbendaharaan kata dan aliran seni prasejarah. Jadi memang sangat pentinglah bagi pelajar untuk menguasai topik ini bagi memudahkan pelajar untuk faham bagi topik yang seterusnya. Berikut adalah objektif kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam pembelajaran kursus DVI 1012 Art History bagi topik 1, pengenalan kepada seni. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran kursus DVI 1012 Art History sebagai instrumen PDP tambahan. Objektif yang terakhir adalah mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran kursus DVI 1012 Art History bagi topik 1, pengenalan kepada seni dalam kalangan pelajar. Kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah terdiri daripada 26 orang pelajar ataupun responden yang terdiri daripada 18 orang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan semester 1 sesi Disember 2019 dari program Diploma Pengajian Video dan Filem Politeknik Metro Tasik Telugu. Sekian, terima kasih. Saya akan berikan kepada sahabat saya Ku Asnawi untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada Puan Syahira binti Ibrahim atas pembentangan sebentar tadi. Jadi saya akan ambil alih pembentangan untuk yang seterusnya, iaitu pembentangan yang melibatkan metodologi kajian, dapatan kajian, rumusan dan cadangan serta rujukan yang kami perolehi sepanjang kajian yang kami jalankan. Baiklah, saya teruskan. Okey, yang pertama iaitu metodologi kajian, di mana kajian yang kami jalankan ini berkaitan dengan tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih yang telah dibangunkan bagi subjek pelajar, iaitu pembelajaran kursus 1012 Art History, di mana ia mengambil kira maklum balas pelajar semester 1 sesi Disember 2019. Beberapa kaedah kajian kami gunakan bertujuan untuk pengumpulan data dan analisa data. Jadi pelajar-pelajar ni diminta menjawab soalan dalam bentuk aneka pilihan, di mana aneka pilihan ini dijadikan sebagai pra-ujian yang merujuk kepada objektif 1, di mana kami ingin mengkaji
ataupun mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam pembelajaran terhadap topik satu mereka, iaitu topik khusus bagi kajian ini, iaitu pengenalan kepada seni, dan di mana pasca ujian pula yang merujuk kepada topik objektif 3, iaitu mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih di dalam pembelajaran khusus history bagi dalam kalangan pelajar tersebut. Jadi terdapat dua kategori yang diuji, iaitu kategori A, pengenalan kepada seni, dan kategori B, seni prasejarah. Okey, pelajar-pelajar telah diberi peluang untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu. Dan dimuat turun ke dalam telefon pintar masing-masing untuk menguji tahap keberkesanan penggunaan aplikasi tersebut bagi subjek ataupun kursus yang mereka ambil, di mana pelajar ini setelah menggunakan aplikasi tersebut, mereka diminta untuk menjawab borang soal selidik, di mana ia dinilai melalui kaedah skala Likert yang diedarkan melalui Google Form secara atas talian untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi tersebut bagi kursus yang telah mereka ambil, dan khususnya untuk topik satu mereka yang telah mereka pelajari, iaitu pengenalan kepada seni sebagai instrumen tambahan mereka dalam PDP. Baik, seterusnya iaitu dapatan kajian, di mana untuk objektif 1, iaitu tahap pengetahuan pelajar dalam pembelajaran khusus DVI 1012 Art History bagi topik 1, pengenalan kepada seni. Okey, di sini bagi objektif 1 ini kami telah menjalankan satu pra-ujian untuk menilai tahap pengetahuan pelajar terhadap topik 1, pengenalan kepada seni. Jadi pra-ujian tersebut mengandungi 10 soalan yang melibatkan dua kategori utama, di mana ianya diberikan dalam bentuk aneka pilihan, dan nilai bagi kategori A iaitu pengenalan kepada seni, dan kategori B seni prasejarah. Jadi penyelidik iaitu kami menetapkan tahap pengetahuan kepada 3 tahap, iaitu tinggi, rendah, dan sederhana. Maafkan saya, tinggi, sederhana, dan rendah. Okey. Jadi hasil pra-ujian ini boleh dilihat pada jadual 1 yang telah saya sediakan ini. Baik. So daripada dapatan ini, majoriti pelajar yang menjawab aneka pilihan ini, iaitu seramai 14 orang, telah memperolehi markah yang paling rendah, iaitu antara skala 1 hingga 4, dan ini menunjukkan pelajar kita mempunyai pengetahuan yang rendah. Hanya seramai 8 orang sahaja pelajar yang memperolehi markah daripada 5 hingga ke 7, dan pengetahuan mereka pada tahap yang sederhana, dan hanya sebanyak minoriti, iaitu 4 orang sahaja yang memperolehi tahap pengetahuan yang tinggi bagi topik 1, pengenalan kepada seni, dengan memperolehi markah yang paling tinggi, iaitu 8 hingga ke 10. Jadi daripada hasil dapatan ini, kami mengambil keputusan untuk mengambil tindakan di mana kami cuba membantu untuk meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar bagi topik tersebut sebagai permulaan bagi aplikasi mudah alih ini. Baik, yang seterusnya objektif 2, iaitu tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran khusus mereka, iaitu DVI 1012 Art History bagi topik 1, pengenalan kepada seni sebagai instrumen PDP tambahan. Instrumen yang kami gunakan untuk objektif 2 ini adalah menggunakan data melalui soal selidik. Kami menggunakan skala Likert untuk mengukur tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History bagi pembelajaran mereka, khususnya bagi topik 1,
pengenalan kepada seni sebagai instrumen PDP tambahan. Okey, penggunaan skala Likert dalam borang soal sidik memerlukan pelajar untuk menanda jawapan berkaitan soalan berdasarkan satu skala dari ekstrim ke ekstrim yang lain, mengikut rujukan Abdul Ghaffar 1999. Jadi kaedah skala Likert ini adalah bertujuan memberi kemudahan kepada pelajar untuk memberikan jawapan. Okey. Dan skala Likert yang telah dipilih seperti yang kami persembahkan dalam jadual 3 ini. Baik, ada lebih kurang 5 skala Likert atau peringkat yang kami gunakan, iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi kami menggunakan jawapan pemeringkatan jenis 5 Likert ni kerana soalan jenis ini lebih sesuai kepada responden untuk menjawab kehendak serta dapat memahami soalan dengan jelas dan sekaligus dapat memilih jawapan dengan lebih tepat. Okey, item yang akan dibina adalah berdasarkan kepada ciri-ciri atau kriteria penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi mudah alih dalam pembelajaran mereka bagi topik 1, pengenalan kepada seni sebagai instrumen PDP tambahan mereka. Jadi skor jawapan responden telah dibahagikan kepada 3 tahap, di mana ia mempunyai tahap rendah, sederhana dan tinggi. Skor responden sangat setuju dan setuju dikelaskan sebagai tinggi. Skor tidak pasti dikelaskan sebagai sederhana, manakala skor jawapan tidak setuju dan sangat tidak setuju dikelaskan sebagai rendah. Pemeringkatan skala skor min dapat dilihat melalui jadual 4 yang kami sediakan ini. Jadi ini adalah skor min yang telah kami perolehi bagi rendah, sederhana dan tinggi, di mana aplikasi mudah alih ini untuk item soalan yang kami sediakan ini, yang pertamanya aplikasi mudah alih ini dapat dicapai dengan penggunaan telefon pintar saya. Jadi pelajar majoritinya menjawab dengan skor min yang tinggi. Seterusnya, saya seronok dapat menggunakan aplikasi mudah alih dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka bagi kursus art history. Rata-ratanya juga telah memberikan respons yang sangat baik dan mendapat skor min yang tinggi, iaitu 4.42. Seterusnya, saya faham aplikasi mudah alih merupakan alat bantu mengajar yang membantu pelajar semasa dan di luar bilik darjah. Jadi rata-rata pelajar bersetuju mengatakan bahawa aplikasi mudah alih ini membantu mereka sewaktu di dalam ruang kuliah dan di luar bilik kuliah. Okey, dan skor min yang telah diperolehi adalah 4.58. Seterusnya, saya dapat memuat turun nota melalui video dan memuat latihan melalui penggunaan aplikasi mudah alih, di mana pelajar juga sangat bersetujulah bahawasanya aplikasi mudah alih ni membantu mereka untuk membuat nota latihan serta nota tambahan, di mana mereka boleh merujuk video dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya bersetuju untuk menggunakan aplikasi mudah alih dalam membantu saya memahami pembelajaran DVI 1012 Art History. Jadi jelas menunjukkan kat sini pelajar bersetujulah bahawa mereka akan menggunakan aplikasi mudah alih ini dalam PDP mereka, dan skor min yang telah diperolehi adalah 4.54. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan objektif 3, iaitu mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih DVI 1012 Art History dalam pembelajaran khusus DVI 1012 mereka bagi topik 1, pengenalan kepada seni dalam kalangan pelajar. Baik, di sini kita dapat perolehi bahawa kita telah menjalankan satu pasca ujian yang telah dijalankan ke atas pelajar untuk menilai tahap keberkesanan penggunaan aplikasi mudah alih ini. Jadi pasca ujian ni mengandungi lebih kurang 10 soalan yang melibatkan 2 kategori, sama seperti objektif 1 tadi, iaitu kategori A, pengenalan kepada seni, dan kategori B, seni prasejarah.
Jadi kami telah tetapkanlah tahap keputusan pasca ujian berdasarkan jadual 5 yang kami sediakan ini. Baik, sekali lagi, markah yang diukur mempunyai 3 tahap keberkesanan, iaitu tinggi, rendah dan sederhana, di mana markah tinggi adalah 8 hingga 10, markah sederhana 5 hingga 7 dan markah rendah adalah 1 hingga 4. Jadi dapatan yang kami perolehi daripada pasca ujian menunjukkan akhirnya syukur Alhamdulillah, majoriti pelajar iaitu seramai 15 orang memperolehi markah yang paling tinggi iaitu 8 hingga 10. Dan kami sangat gembira dan Alhamdulillah diucapkan syukur kerana ini menunjukkan tahap keberkesanan penggunaan aplikasi Mudah Alih dalam pembelajaran khusus mereka adalah tinggi kerana dapat membantu pelajar mencapai markah yang semakin meningkat. Hanya 7 orang sahaja yang mempunyai markah 5 hingga 7 yang mana berada pada tahap sederhana, masih lagi di tahap sederhana, manakala hanya seramai sebanyak minoriti 4 orang sahaja pelajar yang memperolehi markah 1 hingga 4 dan pada pencapaian yang berada pada pencapaian yang paling rendah. Tetapi di sini ada perbandingan dari segi pencapaian, di mana pada pra ujian tadi pelajar majoritinya berada di tahap yang paling rendah, dan sekarang selepas diberikan aplikasi Mudah Alih ini kepada pelajar, majoritinya berada di tahap yang tinggi. So di sini kita dapat melihat bahawa penggunaan aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kepahaman mereka dan pengetahuan pelajar dalam pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa rumusan dan cadangan yang kami sediakan, di mana secara kesimpulannya dapatan yang diperolehi daripada kajian ini jelas terbukti bahawa penggunaan aplikasi Mudah Alih DVI 1012 Alih History dalam PDP sangat dapat membantu pelajar untuk memahami topik yang terlibat dan sekaligus meningkatkan pencapaian akademik. Di samping itu, majoriti pelajar sangat bersetuju dan memberi respon yang positif sekiranya penggunaan aplikasi ini digunakan dalam pembelajaran mereka. Okey, dan akhir sekali, cadangan penggunaan aplikasi Mudah Alih dalam pembelajaran di institusi pengajian tinggi perlu diperluaskan. Hal ini kerana ianya sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang yang kita hadapi, iaitu keadaan new norms. Okey, di mana pembelajaran rata-ratanya sudah dijalankan secara online. Dan ini sangat membantu untuk dan seiring dengan perkembangan teknologi masa kini pada abad ke-21. Jadinya ini adalah beberapa rujukan yang telah kami perolehi seperti di dalam list rujukan kami ini. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, Ku Muhammad Asnawi bin Ku Yahaya dan Puan Syahirah binti Ibrahim.